Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pendakwa bebas. Pendakwa hanya sekadar pendakwa jalanan, tetapi saya akan mengkongsikan beberapa ilmu yang saya ada. Dan jikalau ada kesilapan, maka tegurlah saya dan tinggalkanlah komen anda di YouTube video saya. Nama saya Muhammad Azizul. Inilah video yang pertama yang saya akan buat, dan saya masih tidak mampu untuk membuat video recorder kerana saya ni bukanlah popular sangat, tetapi hanya sekadar gambar saya akan letakkan. Baiklah, hari ini saya nak mengkongsikan cerita tentang tanda-tanda kematian husnul khatimah. Ini tanda-tanda yang asas. Dan yang pertamanya, dia ada 5 tanda. Pertamanya ialah dahi si mati berpeluh. Dahi si mati berpeluh, bukan dahi si hidup. Kalau hidup setiap hari berpeluh. Ini dahi si mati berpeluh. Itu menandakan Allah Subhanahu Wa Taala redha berjumpa dengannya. Tetapi ada setengah orang tidak faham, maka dia mengelap air peluh itu. Biarkan saja, tidak salah. Itu adalah tanda husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Kalau kita lihat yang tanda kedua pula, apabila sedang kita membawa si mati itu ke tempat pengebumian, maka hujan yang turun pada saat itu, pada waktu itu, adalah hujan yang berbau wangi. Masya Allah, hujan yang berbau wangi. Itu pun menandakan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, apabila di sekitar kawasan perkuburan si mati itu burung-burung berkicauan, maknanya nampak indah sekali pada kawasan itu. Itu pun menunjukkan si mati itu mati dalam kebaikan. Yang keempat, muka wajah si mati itu berseri apabila ingin kita kafankan. Berseri. Masya Allah. Kita bayangkan, biasanya kita lihat orang yang mati mukanya hodoh, warna hitam, gelap, ataupun pucat. Pucat yang kita kata pucat yang orang tak betul. Tetapi ini wajah yang berseri. Yang kelima adalah orang yang sempat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Perkataan yang pendek, tetapi jarang orang dapat sebut apabila saat kematiannya telah tiba. Kerana apa? Mati mengejut. Kerana apa? Mereka yang tidak sempat itu, mereka apabila tibanya saat kematian, mereka berfikir, mereka melihat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu mereka hidup. Oleh kerana itu, mereka tidak hirau tentang perkataan ataupun apa-apa yang orang katakan di sebelah telinganya, kerana dia tidak boleh lihat, tidak boleh dengar. Maka orang-orang ini sangat rugi. Dan biasanya yang tidak dapat kita jawab, kita menyebut kalimah ini adalah kerana puncanya kita bercakap ketika azan. Kita bercakap ketika azan. Ini adalah salah satu kita tidak hormat pada naungan azan. Maka
ketika azan kita berbual. Bahaya tuan-puan. Bahaya. Oleh kerana tidak berhenti bercakap apabila azan, maka kita tidak dapat sempat. Dengan izin Allah, insya-Allah kita diizinkan untuk sebut. Ya. Dan punca yang kedua, kerana kita derhaka kepada ibu bapa kita. Yang ketiga, kita bercakap perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak baik, yang merendahkan diri orang, yang menjatuhkan maruah orang, yang memalukan orang, yang menyakitkan hati orang. Perkataan-perkataan seperti ini sudah tentu ianya buruk. Maka jaga-jaga dengan kata-kata kita, tuan. Kerana perkataan yang sering keluar daripada mulut kita pun akan dikira daripada malaikat kita. Kita cakap, "Hei bodoh!" tanpa sebab, ya, maka dapatlah dosa. Sedangkan Al-Quran pun ada dikatakan bodoh dalam ayat Al-Baqarah, tak silap saya, dalam ayat ke 8 ataupun 18. Saya research balik nanti. Ya, dikatakan, ketahuilah mereka itulah puak-puak yang bodoh. Siapa puak-puak yang bodoh? Puak-puak yang dia kata dia mengaku dia itu beriman pada Allah, tetapi dia tidak mengikut perintah Allah. Dia melakukan perkara maksiat, dia melakukan perkara yang keji. Maka orang itulah Allah kata bodoh. Jadi bodoh ini kita boleh digunakan dalam beberapa kategori sahaja. Bukan pada orang-orang yang tak bersalah pun kita boleh panggil bodoh kerana kita marah. Tidak boleh. Maka tuan-tuan, inilah tazkirah ringkas daripada saya. Tazkirah pertama yang saya akan postkan ke dalam YouTube. InsyaAllah, jikalau ada apa-apa kesilapan, maka tegurlah. Jikalau ada apa-apa tambahan, maka tambahkanlah. Ya, boleh kita belajar sama-sama, menambahkan ilmu sama-sama. Ya. Dan jikalau ada apa-apa yang nak disoalkan, maka soallah di WeChat saya Azizul_Acai. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.